Assalamualaikum, salam sejahtera berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesa menyegerakan siasatan isu kapal tempur pesisir LCS. Perdana Menteri menjaminan siasatan dijalankan dengan telus dan tiada sesiapa akan dilindungi. Kabinet membuat keputusan pihak SPRM yang sedang menyiasat kes ini perlu menyelesaikan kes ini dengan segera. Kerana kita rasa sudah begitu lama kes ini timbul dan perkara ini belum selesai. Jadi kita minta supaya SPRM selesaikan segera penyiasatan. Dan selepas selesai penyiasatan, serahkan kepada Peguam Negara. Jika ada bukti, ada pihak yang terbabit, maka Peguam Negara perlu mendakwa mereka di mahkamah. Menurut beliau, Jemaah Menteri memutuskan agar laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan yang dipengerusikan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dibenar disiarkan kepada umum. Mesyuarat turut mencadangkan laporan pengauditan forensik projek LCS yang dijalankan pada 2019 dinyah klasifikasi selepas pendapat nasihat Peguam Negara dan Ketua Audit Negara. Tegas Perdana Menteri, Peguam Negara diminta melakukan pendakwaan jika terdapat bukti kukuh. Katanya lagi, keputusan Jemaah Menteri tidak akan mengganggu proses mobilisasi di bawah Pelan Pemulihan LCS yang diputuskan Jemaah Menteri pada 20 April 2002. Datuk Ismail Sabri beri jaminan projek akan diteruskan demi kepentingan pertahanan negara selaras keperluan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dalam perkara itu, Kementerian Pertahanan menyambut baik keputusan Kabinet agar siasatan LCS disegerakan SPRM. Menteri kanannya, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, beliau dan MINDEF sedia beri kerjasama penuh. Menurut beliau, segala perkara yang perlu sedia dilaksana bagi memastikan siasatan dapat diselesaikan. MINDEF turut memberi jaminan keputusan Kabinet tidak akan mengganggu proses perolehan kapal. Selari dengan keputusan Jemaah Menteri, Datuk Syamuddin menegaskan pihak terlibat salah laku harus dibawa ke muka pengadilan. Kementerian Pengangkutan nafi keperluan mengambil lesen memandu vokasional GDL melibatkan penunggang P-Hailing. Menterinya, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menjelaskan sebaliknya, pihaknya bercadang mewujudkan lesen vokasional khas bertujuan mengiktiraf kompetensi mereka yang terlibat. Beliau memberi jaminan keperluan tersebut tidak akan membebankan penunggang dari segi kos selain tidak melibatkan pemeriksaan Puspakom. Apa yang kita nak buat dalam peraturan ini ialah satu lesen vocational secara khas untuk P-Hailing. Jaminan saya, ia langsung tidak sama dengan GDL yang telah dijalankan terhadap mana-mana kenderaan empat roda ataupun mereka yang sedang membawa barangan yang mana mereka kena pergi ke IM, membawa khusus khas, terpaksa melalui satu proses stringent untuk mendapatkan lesen GDL ni. Ini tidak. Saya boleh bagi jaminan bahawa kita mempermudah carakan cuma untuk sekadar pendaftaran sahaja. Tambah beliau, syarat tersebut akan terlaksana sejurus pindahan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 dibentang dan diluluskan di Parlimen kelak, sekaligus menjadi punca kuasa kepada Kementerian meregulasi industri tersebut. Tiga nelayan yang hilang selepas bot yang dinaiki karam di Pulau Redang kemarin ditemukan meninggal dunia dipercayai akibat lemas. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sofi Muhammad Ramli berkata, ketiga-tiga mayat mangsa ditemukan nelayan setempat dalam keadaan terapung. Ketiga-tiga mangsa ini kita temui sekitar 1.7 sehingga 1.9 batu nautika daripada utara Pulau Redang. Dan mayat-mayat ini ditemui oleh rakan-rakan nelayan kita lah yang turut serta dalam pencarian di sekitar Pulau Redang melibatkan 10 buah bot nelayan tempatan.
Mangsa dikenali sebagai Salahuddin Ismail 50 tahun, Muhammad Nazri Abu Bakar dan Zulkifli Umar masing-masing 48 tahun. Usaha pencarian dua lagi mangsa, Ahmad Zamri Ishak dan Raja Zainuddin Raja Ibrahim akan disambung esok. Isnin lalu, kira-kira pukul 10 malam, 5 nelayan termasuk tekong hilang selepas bot yang dinaiki karam. Bagaimanapun, salah seorang mangsa terselamat selepas berenang menyelamatkan diri ke kapal layar berhampiran. 84 orang warga asing berusia antara 20 hingga 50 tahun ditahan dalam serbuan ke atas dua premis sekitar Kuala Lumpur Sabtu lepas. Menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, lokasi pertama operasi membabitkan sebuah parti persendirian di Bukit Bintang, manakala lokasi kedua di dalam kontena 3 tingkat di Brickfields. Dalam operasi pertama, parti persendirian itu dianjurkan warga tempatan dengan petugas majlis, artis persembahan, pelayan dan tetamu terdiri dalam kalangan warga asing, majoriti warga Afrika. Daripada 171 yang diperiksa, 25 orang ditahan kerana tiada dokumen sah, pas tamat tempoh dan salah guna pas. Sementara itu, serbuan di kontena 3 tingkat pula mendapati ia menjadi penempatan warga Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Pakistan dan Nepal. Seramai 294 orang diperiksa dengan 59 ditahan atas kesalahan tinggal lebih masa, tiada dokumen atau pas yang sah serta peserta program rekalibrasi parti yang ditolak. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959, Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dalam hal itu, dua lelaki dipercayai tekong bot dari negara jiran ditahan ketika cubaan membawa masuk 61 pendatang asing tanpa izin parti dipercayai warga Indonesia di perairan Pulau Talang, Manjung, Lumut. Menurut pemangku Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris, parti berkenaan termasuk 7 wanita didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Hasil siasatan awal mendapati kesemua parti dikenakan bayaran bermula RM800 hingga RM4,000 bagi memasuki sempadan negara. Tekong bot turut mengaku mereka berlepas dari negara asal menuju ke Pulau Angsa dan Sekincan, Selangor. Kes disiasat di bawah Seksyen 26A Akta Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran Akti SOM 2007 dan Seksyen 4 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya merampas 10.2 juta batang rokok putih seludup yang diisytihar sebagai cendawan tin menerusi sebuah kontena. Rampasan dibuat dalam serbuan di Pelabuhan Utara Pelabuhan Kelang, Selangor 1 Ogos lalu. Pengarah Kastam Pulau Pinang, Datuk Abdul Halim berkata kesemua rokok berkenaan dianggarkan bernilai RM7.35 juta termasuk cukai. Siasatan mendapati rokok terbabit diimport dari sebuah negara di Asia Timur oleh sebuah syarikat berstatus Sedang Berhad di Kuala Lumpur. Modus operandi dia sekarang ni, dia cuba mengelirukan kita. Sehingga kan kita kena menyiasat konsigner dan konsignee sebenar. Yang kalau saya boleh maklum setakat inilah. Sehingga kan orang penerima pun alamat dia memang mengelirukan. Kewujudan syarikat juga diragui. Dan apabila kita lawat tempat tu, kita dapati semakan dengan SSM juga menunjukkan dia adalah doman. So, kalau kita nak kenal kita belum kenal pasti sebenarnya siapa yang menerima, kita tak tahu sama ada ini first time atau tidak. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1997, Seksyen 135-1-G Akta Sama dan Seksyen 74-1-I Akta Eksesas 1976. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meskipun
Skim insurans takaful agro makanan STAR padi bakal dilancar suku ketiga tahun ini. Hampir 140,000 pesawah bakal menerima manfaatnya. Skim yang diumumkan Perdana Menteri pada Sabtu lalu merupakan salah satu usaha memperkasa sekuriti makanan negara untuk permulaan subsektor padi dan beras jadi projek rintis. Inisiatif membolehkan pesawah menerima ganti rugi atau pampasan setimpal jika berlaku gangguan terhadap produktiviti seperti bencana alam atau wabak penyakit. Di bawah dasar agro makanan negara 2.0 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah merangka pelbagai polisi dan inisiatif untuk meningkatkan produktiviti industri agro makanan dan memastikan bakalan makanan negara sentiasa mencukupi. Aplikasi My Isytihar yang dilancar hari ini memudahkan nelayan membuat pengisytiharan sendiri menggunakan telefon pintar tanpa terikat dengan waktu operasi Pusat Pengisytiharan dan Pendaratan Ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Datuk Dr. Nik Muhammad Zawi Saleh berkata aplikasi itu akan mempercepatkan proses pengisytiharan serta membantu pengumpulan data kerajaan berkenaan maklumat tangkapan ikan dengan lebih tepat. Di mana program ini dia membantu dua pihak. Yang pertama iaitulah pihak nelayan itu sendiri ataupun toke-toke bot di semua peringkat, sama ada di zon A, zon B, zon C. Dia akan mengisytiharkan tangkapan ikan yang berjaya ditangkap, dan pengisytiharan ini dia lebih pantas, lebih cepat berbanding dengan sebelum. Daripada ini kita ada manual sistem, tapi kita tahulah manual ini dia memakan masa, kadang-kadang di sudut teknikal dia pun dia boleh error, dia boleh macam-macam. Jadi My Isytihar ini dia bagi kemudahan kepada para pengusaha nelayan di laut. Aplikasi juga memastikan segala anugerah yang diberi kerajaan termasuk subsidi untuk nelayan diterima sebaik mungkin. Perbicaraan kes rasuah visa luar negara melibatkan Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia V. Mahendran memberitahu Mahkamah Tinggi Shah Alam bahawa bekas timbalan Perdana Menteri itu menerima keseluruhan wang tunai daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB berjumlah $13.56 juta Singapura. Pada prosiding hari ini, Mahendran memaklumkan hasil siasatan mendapati transaksi pembayaran itu berlaku antara Oktober 2014 dan Mac 2018 selain ia direkodkan di dalam ledger milik UKSB. Jelasnya lagi, ledger itu juga mengandungi bukti pembayaran kepada menteri-menteri, ahli-ahli politik dan pegawai kerajaan. Mahendran ketika membaca penyataan saksi turut menyatakan Datuk Seri Ahmad Zahid telah turut meminta UKSB menghulurkan bantuan kewangan sebagai sumbangan politik. Berdasarkan 33 pertuduhan menerima rasuah, beliau didakwa menerima suapan daripada UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti di China dan sistem visa luar negara serta untuk mengekalkan perjanjian kontrak membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat yang sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Perbicaraan bersambung esok. Ini pula perbicaraan kes rasuah bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Seorang pengarah syarikat nelayan harta dan tanah memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur dua bidang tanah lot di Bandar Tanjung Pinang, Pulau Pinang yang diberi milik kepada dua syarikat Ewin Zenit Sdn Bhd dan Konsortium Zenit BUCG Sdn Bhd oleh kerajaan negeri itu dinilai dengan harga RM300 juta.
Pengarah syarikat GE Tan Value Sdn Bhd Tan Gai Eng berkata syarikatnya telah menerima panggilan telefon daripada Ewin Land Sdn Bhd bagi menilai harga tanah sekitar Jun 2013. Ewin Land merupakan anak syarikat Ewin Berhad yang dimiliki pemaju hartanah mendiang Dato' Ew Sui Keng. Dato' Ew yang sepatutnya dipanggil sebagai saksi pendakwaan ke-15 meninggal dunia selepas dilaporkan terjatuh di sebuah unit kondominium. Berdasarkan dua pertuduhan yang dihadapi Lim Gua Eng, beliau didakwa menyebabkan dua lot tanah milik Kerajaan Pulau Pinang itu dilupuskan kepada dua syarikat yang dikatakan mempunyai kaitan dengan projek terowong dasar laut itu. Ketika disoal balas Peguam Gobind Singh Dio, saksi itu berkata beliau tidak tahu dua lot tanah tersebut sebelum ini telah dinilai dengan harga RM80 juta oleh dua pegawai dari JPPH Jefftown. Perbicaraan bersambung 23 November. Kerajaan Negeri Kedah akan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan peruntukan peraturan dan undang-undang sedia ada terhadap individu berpakaian menjolok mata dalam acara Kedah Fashion Week KFW 2022 baru-baru ini. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman dalam kenyataan berkata, susulan perkara itu Kedah juga akan mengkaji bagi memperkemaskan peraturan-peraturan kecil berkaitan hiburan dan pertunjukan supaya lebih menepati adat budaya dan tata susila negeri. Hasil pertemuan dengan penganjur difahamkan individu berkenaan bukanlah peserta yang dijemput untuk memperagakan pakaian di dalam acara KFW 2022. Tindakan individu berkenaan dipercayai adalah tindakan peribadi yang dilakukan setelah acara pertunjukan fashion berkenaan tamat. Pada Selasa tular di media sosial, seorang individu berpakaian menjolok mata memakai sut potongan formal serba hijau tanpa kemeja atau baju blaus yang mendedahkan bahagian dada. Kerajaan Negeri Sembilan melalui Kementerian Pendidikan mengisi kekosongan jawatan guru di negeri itu menerusi penempatan baharu sebanyak 5 kali pada 2022. Menurut Esko Pelaburan, Industri Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik, kerajaan negeri turut mengambil langkah menggunakan kaedah penempatan semula guru dalam daerah dan antara daerah bagi mengisi kekosongan di sekolah memerlukan. Katanya langkah itu adalah untuk mengatasi isu kekurangan guru yang antaranya berpunca daripada faktor bersara tetap, bersara pilihan dan isu kesihatan kritikal. Untuk melihat secara keseluruhan masalah ini harus melihat bagaimana dari segi perancangan sedia menyeluruh dalam Kementerian Pendidikan untuk memastikan permasalahan guru ini dapat diselesaikan secara tersusun, terancang dan juga teratur. Beliau menjawab soalan tambahan daripada Yap Yuweng, DAP Mambau berhubung isu kekurangan guru di Negeri Sembilan pada persidangan DUN Negeri Sembilan ke-14 di Seremban. Satu lagi projek perumahan secara penswastaan bakal dibina bagi rumah mampu milik, bercampur dan penjawat awam di kawasan pentadbiran baru Kuala Nerus, Terengganu. Ia membabitkan dua kawasan tanah kerajaan negeri seluas 18.76 hektar bersama syarikat swasta tempatan yang akan dimulakan akhir tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak berkata pembinaan projek yang mengambil tempoh 5 tahun itu melibatkan pelaburan RM315.85 juta. Sebanyak 1,203 unit rumah akan dibina termasuk rumah kedai. Kategori A melibatkan 276 unit rumah mampu milik bernilai RM80,000 dan 360 unit lagi bagi kategori B di bawah RM185,000. Tapi
Tapi insya-Allah mungkin rumah A dan B itu siap lebih awal lah. Tapi rumah dasar tu yang akan dibak dahulu. Jadi mungkin pasar ni dia siap boleh surah dulu. Kerana hasrat kita ialah supaya bandar baru Kanagus ni tak jadi sunyi. Khususnya di waktu malam. Siang pun sunyi sekarang ni. Malam lagi-lagilah bila tidak ada penduduk di situ. Dan kita pun sebenarnya sudah ada balai Islam yang mungkin insya-Allah bila ada qaryah cukup di situ akan naik taraf menjadi masjid yang boleh kita mendirikan solat Jumaat. Beliau terdahulu hadir pada majlis penyerahan surat tawaran cadangan pembangunan perumahan secara perswastaan di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menjalinkan kerjasama dengan program penempatan manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN Habitat. Ia bagi berjayakan komitmen matlamat pembangunan Mampan 2030 di peringkat nasional dengan pelaksanaan agenda perbandaran baharu. Memorandum of Cooperation ini membolehkan urbanis di bawah Kerajaan Perumahan Kerajaan Tempatan dan juga Kerajaan Malaysia untuk bersama-sama dengan UN Habitat dalam melihat kepada beberapa aspek. Boleh saya nyatakan di sini di mana kita akan memberi bantuan kepada ataupun sokongan kepada urbanis Malaysia dan juga bandar-bandar yang menjadi partner untuk mendapatkan UN Habitat dari segi training ataupun latihan dengan UN Habitat dan juga semua manual teknikal kita dan juga guideline kita akan bersama dengan urbanis. Majlis menandatangani memorandum kerjasama MOC antara Urbanas Malaysia dan UN Habitat disaksikan Menteri KPKT Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Urbanas Malaysia ialah pusat kecemerlangan bandar Mampan dan kesejahteraan komuniti yang ditubuhkan pada 2016 di bawah KPKT. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Perkembangan sukan, Barisan Atlet Badminton dan Tajuk Negara yang beraksi di Sukan Commonwealth 2022 baru-baru ini disambut dengan meriah sebaik pulang dari Birmingham petang tadi. Pada tamasya tersebut, Kem Badminton Negara berjaya membawa pulang 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. Manakala Kem Terjun pula memenangi 3 pingat perak dan 1 gangsa. Memang kita pun target dekat individual boleh dapatkan gol kan. Tapi memang agak ada sikit disappointed lah dekat individual sana. So masih boleh nampak macam tak konsisten sangat dekat sana. Masih kalah dekat semifinal. Ya. Memang kita harap boleh lepas semifinal lah bagi saya. Memang tak tahu berapa semifinal dah. Harap itu hurdle boleh lepas. Tapi pada masa tu memang pun jangan bagi kita diri sendiri ada itu tekanan bila sampai semifinal lah. Kita pun harap kita pun tahu kalau kita boleh lepas itu hurdle dekat semifinal tu, saya rasa kita boleh capai target yang lebih banyak lah buat kita. Tak adalah, I'm happy alhamdulillah. Sebab usually sampai kalau ikutkan saya ada 3 hari competition berturut-turut. So usually throughout the second day saya dah rasa penat dah, but then I tak
I tak bagi dia kacau saya punya mental. So I cakap okay, aku kena habiskan. Dan alhamdulillah sampai towards the end saya diberi kekuatan lagi untuk finish my event and dapat nombor 3. Dalam edisi kali ini, Malaysia berjaya melepasi sasaran dengan menangi 7 pingat emas, 8 perak dan 8 gangsa. Dalam pada itu, selepas mencipta sensasi dan melakar sejarah membawa pulang 2 emas di Sukan Commonwealth 2022, gimnas muda negara Eng Joey mengakui fokusnya kini mahu meneruskan momentum positif tersebut pada Sukan Asia 2022 tahun depan. Gimnas berusia 16 tahun itu bagaimanapun berkata dia akan memberi tumpuan terhadap pelajarannya sambil meneruskan latihan di bawah bimbingan jurulatih Rusia Yulia Ivanova dan Udia Legotina. Very happy because this is my first Commonwealth Games and this is quite a good experience for me. So I want to thank you for my coach, Miss Yulia, and my ballet coach, Mr. Uda, and Miss Lau, and not forgetting our MSN, ISN, MGF, and my parents, my friends all supporting me and keep surrounding me. And I will be train more harder and fight harder next my tournament. Joey menyumbang pingat emas ke-5 negara melalui disiplin bola dan selang beberapa jam kemudian menghadiahkan emas ke-6 menerusi disiplin ribbon. Kejayaan itu memastikan Malaysia mencapai sasaran 6 emas pada edisi Sukan Commonwealth kali ini. Bola sepak Piala AFC, penjaga gol Kuala Lumpur Kel City FC Azri Ghani muncul wira selepas membantu pasukannya mara ke ASEAN Final Zon ASEAN dengan menewaskan wakil Vietnam Viettel FC. Azri menyelamatkan 2 tendangan penalti pemain lain sekaligus memastikan Kel City mara dengan keputusan 6-5 pada perlawanan yang berlarutan ke penentuan tersebut. Aksi separuh akhir di Stadium Tong Nhat Vietnam itu menyaksikan kedua-dua pasukan banyak mencipta peluang di babak pertama. Viettel memperoleh peluang terbaik menerusi pemain tengah Uzbekistan Jahongir Abdul Monaf, manakala percubaan Kel City banyak hadir menerusi Kapten Paulo Josu. Kebuntuan kedua-dua pasukan mencari gol berterusan di babak kedua sekaligus memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan dan berlarutan ke sepakan penalti. Paulo Josu, Hadin Azman, Romel Morales, Giancarlo Galifuco, Zafri Yahya dan Akram Mahinan masing-masing berjaya menyempurnakan tendangan penalti buat KL City. Selepas ini, skuad kendalian Boya Hodak itu bakal berdepan PSM Makassar di final pada 24 Ogos. Baik, secara berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita ATM di berita.atm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.